Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lihat balik tajuk berkaitan mungkar dicegah hidup berkat. Baik, sebelum kita pergi kepada perbincangan yang seterusnya, kita akan lihat kepada 4 objektif ini, iaitu menyatakan maksud kemungkaran, menjelaskan cara mencegah kemungkaran, menjelaskan hikmah menangani kemungkaran dan juga menerangkan pengajaran hadis. Bagi permulaan tajuk ini, kita lihat dulu berkaitan dengan maksud kemungkaran. Apabila dilihat dari segi bahasa, iaitu perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Dari segi istilah, perbuatan atau perkataan yang ditegah oleh syarak atau yang melanggar perintah Allah. Apakah hukum mencegah kemungkaran? Dah tentulah wajib. Baik, seterusnya kita lihat 3 cara menangani kemungkaran. Ada 3 cara, iaitu tangan, lisan dan hati. Bagaimana yang dikatakan dengan tangan? Iaitu mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa seperti ketua keluarga, ketua kelas, pengasuh, ketua masyarakat dan ketua negara. Bermakna mencegah dengan tangan ini perlu mempunyai hierarki antara orang yang dicegah. Baik, bagi cara menangani kemungkaran yang kedua melalui lisan adalah dengan cara menegur, menasihati atau melaporkan kemungkaran sama ada secara lisan atau tulisan. Sementara bagi mencegah kemungkaran melalui hati, iaitu membenci dan menjauhi kemungkaran tersebut, berazam untuk tidak melakukannya dan berharap serta berdoa agar pelakunya diberi hidayah untuk bertaubat. Seterusnya kita akan lihat berkaitan dengan hikmah menangani kemungkaran, iaitu yang pertama dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran, dan yang kedua mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana bersikap prihatin. Seterusnya negara aman sejahtera kerana mendapat keredaan Allah. Bila dilihat daripada pengajaran hadis, apa yang diperolehi daripada pelajaran yang kita pelajari hari ini, kita sebagai umat Islam hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada, seperti menguatkuasakan undang-undang atau peraturan. Selain dari itu, sebagai umat Islam juga, kita hendaklah menangani kemungkaran secara lisan atau tulisan seperti nasihat dan teguran yang membina. Serta sebagai umat Islam, kita hendaklah membenci kemungkaran dalam hati dan berusaha untuk menjauhi kemungkaran tersebut. Untuk soalan yang pertama, kita lihat hadis di atas menjelaskan tentang kewajipan menangani kemungkaran. Nyatakan 2 cara menangani kemungkaran. Teknik menjawab soalan ini adalah dengan cara menyatakan sahaja, mencegah dengan hati, mencegah dengan lisan, mencegah dengan tangan. Setiap jawapan yang ditulis akan memperolehi 1 markah. Jadi bila diminta 2 cara menangani kemungkaran, cukup untuk menulis 2 jawapan. Tetapi sekiranya pelajar ingin menjawab lebih, itu lebih baik. Bagi soalan yang kedua, jelaskan 2 hikmah menangani kemungkaran. Kita lihat balik dalam tajuk yang kita pelajari sebelum ini berkaitan dengan hikmah menangani kemungkaran, iaitu dapat meningkatkan kualiti diri, dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan negara aman sejahtera. Bila dilihat dalam soalan perkataan jelaskan, ini bermakna jawapan tidak perlu dalam ayat yang panjang beserta huraian. Jawapan anda hanya perlu menyatakan dalam bentuk ayat lengkap. Bermakna satu jawapan cukup dengan 3 hingga 4 perkataan sahaja. Sebab itu saya sebut tadi, hikmah menangani kemungkaran sekira soalan dalam bentuk jelaskan cukup sekadar dapat meningkatkan kualiti diri, mewujudkan masyarakat yang harmoni dan negara aman sejahtera. Tetapi sekiranya soalan terangkan, ini bermakna pelajar perlu menjawab dengan ayat yang lengkap beserta dengan kesinambungan ayat huraian. Seperti mana yang pertama, dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana
yang mana ia menggunakan kata hubung di situ. Itu sekiranya soalan berbentuk terangkan. Soalan yang ketiga berkaitan dengan terangkan pengajaran hadis. Bila ditanya dalam bentuk soalan terangkan pengajaran hadis, jawapan mesti bermula dengan perkataan sebagai umat Islam, kita hendaklah. Dan pastikan juga jawapan anda dalam bentuk lengkap, ayat lengkap. Yang mana kalau dilihat yang pertama di situ, kita hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada, seperti mesti menggunakan kata hubung, seperti menguatkuasakan undang-undang atau peraturan. Terangkan pengajaran hadis di sini, markah yang diperolehi adalah 2 markah. Jadi di sini pengajaran hadis hanya minta untuk 1 jawapan. Pelajar perlu pandai tackle markah dengan soalan yang diberi. Baik, seterusnya berkaitan dengan soalan kebat. Apa yang perlu ada dalam kebat? Pernah diterangkan juga sebelum ini, jawapan kebat perlu ada isi huraian, huraian lengkap dan kesimpulan. Baik, kita lihat sebagai contoh, kemungkaran merupakan perkara yang dilarang oleh Allah. Ramalkan apakah yang berlaku sekiranya kemungkaran tidak dibendung. Contoh jawapannya adalah kemungkaran atau jenayah akan berleluasa. Itu merupakan isi untuk 1 markah. Kerana kita hendak menggabungkan ia supaya menjadi ayat huraian. Kerana tiada sesiapa yang bertanggungjawab untuk menangani kemungkaran yang berlaku, sama ada melalui tangan, lisan atau hati. Seterusnya kita sambung dengan ayat huraian lengkap. Bagaimana nak menjawab untuk ayat huraian lengkap? Biasanya kita menggunakan kesannya atau faktornya atau contohnya. Tapi saya nasihatkan yang lebih baik kita gunakan dan mudah digunakan adalah kesannya. Jadi lebih mudah menggunakan di awal ayat tersebut. Kita mulakan perkataan kesannya negara menjadi kocar-kacir dan tidak aman, atau kesannya kehidupan akan lebih menjadi huru-hara. Untuk soalan kebat, penutup mesti ditulis dengan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah merupakan sebagai ayat pengajaran. Kesimpulannya, kita hendaklah menangani kemungkaran dari terus berlaku supaya hidup diberkati Allah. Dapat lagi 1 markah. Soalan yang terakhir adalah berkaitan dengan tulisan Jawi. Bagi format PT3, soalan tulisan Jawi akan ada di dalam bahagian hadis. Pelajar yang mahir menulis Jawi, saya kira ini tidak menjadi masalah untuk mendapat markah yang baik. Baik, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like and subscribe untuk pembelajaran-pembelajaran yang seterusnya. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.